Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya harap kamu sihat-sihat semua, berada di rumah. Okey. Seperti biasa yang kamu tahu, setiap hari Senin kita akan ada kelas untuk pendidikan jasmani. Okey, tak buang masa lagi, kita terus dengan topik yang kita sambung topik yang kita tinggalkan pada minggu lepas. Okey. Kali ini kita akan belajar tentang muka surat 7. Okey. Eyes on Malaysia. Eyes on Malaysia. Okey. Kita baca sikit. Sebab apa dia kata Eyes on Malaysia? Ramu dan Zeti telah menghadiri latihan gimnastik di Kompleks Sukan Bukit Jalil. Mereka dilatih cara melakukan putaran roda. Koordinasi antara pergerakan tangan dengan kaki perlu serentak semasa melakukan putaran roda. Apabila badan saya dicondongkan, kedudukan pusat graviti berubah dan menyebabkan badan saya mudah membuat putaran. Pusat graviti ialah titik keseimbangan suatu objek. Titik keseimbangan ini akan menjadi kurang stabil bila suatu objek berubah bentuk atau bergerak. Okey. Dia punya isi point dia ialah putaran roda untuk Eyes on Malaysia. Adalah salah satu teknik untuk gimnastik, latihan gimnastik. Okey, kamu dapat tengok gambar dia kan? Dia berdiri seperti buat macam ni, tangan dulu. Okey, tangan dulu. Tangan dulu dan kemudiannya berpusing dan kembali berdiri kembali. Okey, titik keseimbangan selalunya ada di tengah-tengah. Okey, itulah tempat yang paling stabil. Dan jika dia berubah ke titik keseimbangan yang tadi tu, pusat graviti berubah, keseimbangan juga turut berubah. Okey, tengok dia cakap apa. Letakkan tangan ke lantai sebagai sokongan untuk lakukan dirian tangan dan mendarat. Letakkan tangan ke lantai, maksudnya tangan dulu. Kaki tu turun, tangan dulu. Untuk menstabilkan sebelum kamu buat gerakan seterusnya. Okey. Pusat graviti, tengok dia pusat graviti dia berubah. Nampak berubah dan terus berubah. Sebab dia untuk mencari stabil tu pusat graviti. Setiap teknik yang kita lakukan mesti ada pusat graviti. Okey. Badan saya terus bergerak kerana ada momentum. Okey. Momentum ialah jumlah pergerakan yang ada pada jasad yang bergerak. Jasad akan terus bergerak bergantung pada perubahan berat dan laju jasad itu. Okey, momentum ni adalah yang kamu tahu, dia momentum ni kalau kamu bergerak dia akan ada momentum tu. Okey, inilah satu teknik gimnastik. Okey, seterusnya kita pergi ke teknik seterusnya. Okey. Teknik seterusnya adalah 1, 2, 3 guling. Teknik yang dinamakan 1, 2, 3 guling. Okey, kita baca sikit. Sekolah Kebangsaan Dan Hanum telah mengadakan sambutan Hari Sukan Negara peringkat sekolah. Sapri rakan-rakannya telah mempersembahkan satu aksi guling depan dan guling belakang. Posisi straddle secara berterusan. Kedudukan kaki perlu didapatkan dengan badan selepas gulingan pertama untuk meneruskan gulingan kedua. Okey, kamu tengok. Seperti kamu tengok muka surat 8. Okey, gulingan depan, gulingan belakang. Gulingan depan dan kemudian diguling lagi ke belakang. Okey, ini teknik 1, 2, 3 guling. Okey, teknik ini juga dalam gimnastik. Okey. Tengok dia cakap apa. Saya perlu membulatkan dan mengekalkan bentuk badan supaya momentum pergerakan berterusan. Okey. Dia bergeraklah. Kita panggil macam tungging buyung juga. Tungging. Okey, lepas tu dah sampai terus berdiri, ini dia panggil guling depan. Kalau guling belakang, kamu berguling ke belakang. Menggunakan belakang kamu. Guling. Tengok, dia guling ke belakang. Daripada belakang naik, guling naik terus berdiri. Okey, tu yang dia cakap. Kedudukan kaki perlu didapatkan dengan badan selepas gulingan pertama untuk meneruskan gulingan kedua. Saya perlu membulatkan dan mengekalkan bentuk badan supaya momentum pergerakan berterusan. Okey, tengok dia cakap sini. Nyatakan peranan anggota tangan semasa lakukan guling depan dan guling belakang. Maksudnya peranan anggota tangan ni adalah dia mendarat dulu. Dia diletak di tanah dulu. Okey.
Letak di tanah dulu. Tengok. Tengok nombor 1. Tengok nombor 1. Tangan tetap digunakan untuk melonjak ataupun menurunkan. Kamu mengguling Untuk guling kamu kena gunakan tangan. Saya tahu kamu kalau di sekolah kita akan buat guling atas tilam. Selalunya saya akan buat guling atas tilam. Kamu akan belajar guling. Guling ke depan dan daripada situ guling balik ke belakang. Ikut kemampuan masing-masing. Jadi hari ini kita belajar teori dulu. Nanti kita akan teruskan. Kalau buka sekolah kita teruskan dengan praktikalnya. Seterusnya. Muka surat 9. Teknik seterusnya aksi sidali. Aksi sidali ni dalam bahasa mudahnya bergayut lah. Bergayut. Bahasa mudahnya. Dali seronok melakukan lakuan bergayut dan mengayun pada palang. Dia juga belajar tentang jenis genggaman untuk bergayut dan mengayun pada palang. Tengok. Genggaman campuran. Tangan satu depan, tangan satu belakang. Genggaman bawah, dua-dua di hadapan. Okey, ni satu depan, satu belakang, ni dua-dua di hadapan. Dan genggaman atas, dua-dua di belakang. Kamu tengok dia hayunnya. Kamu boleh tengok kat sini, nampak pergerakannya. Genggaman campuran untuk menukar posisi ayunan. Genggaman bawah untuk ayunan ke belakang. Genggaman atas untuk ayunan ke hadapan. Okey. Ini adalah perkara yang dilarang. Dilarang bergayut pada palang tanpa pengawasan guru. Okey. Seperti yang kita tahu, banyak kes yang berlaku di Malaysia, di sekolah-sekolah lain, bergayut tanpa kehadiran guru. Terutamanya pada waktu rehat. Dan ada juga yang menyebabkan kematian. Sebab itulah buku ini berpesan supaya kita jangan bergayut tanpa pengawasan guru. Okey, apakah yang akan berlaku bila sudut di ayunan ke hadapan terlalu besar jika bergayut menggunakan genggaman bawah? Okey, genggaman bawah. Kamu terlalu ke depan sangat. Terlalu ke depan. Ini akan mengibatkan kamu jatuh. Jadi dia ikut tangan tu, ikut ayunan tu sesuai dengan genggaman tangan. Okey? Kalau kamu nak bergayut dan ingin menukar gerakan daripada sini ke sini, kamu boleh gunakan genggaman campuran. Lebih mudah dan lebih senang. Okey? Itu yang 3 lah. Okey, dah habis. Minggu depan kita akan masuk ke unit 2. Kita laju sikit lah. Unit 2. Unit 2 pun tak banyak. Kita laju sikit. Okey. Apa yang saya nak kamu buat hari ni ialah kita buat sedikit peta minda. Sedikit peta minda untuk kamu jelas tentang apa yang kamu belajar hari ni. Okey. Soalan saya ialah, okey, kamu buat Eyes of Malaysia. Eyes on Malaysia. Okey, bulatkan. Okey, Eyes on Malaysia. Berapa isi penting kita tengoklah Eyes on Malaysia ni. Okey, dia ada 1 isi penting. Okey. 2. Dia 2 isi penting. Okey, kamu isikan isi penting dia 2 kat sini. Saya bagi satu contoh. Melakukan putaran roda. Saya bagi contoh satu. Eyes of Malaysia ada 2 je. Eyes of Malaysia. Seterusnya kita akan ada 1, 2, 3 guling. Okey, kita buat dulu peta mindanya. 1, 2, 3 guling. Saya buat peta mindanya. Ada berapa isi? Okey. Okey, dia ada 3 isi. 3 isi. Okey, saya bagi satu contoh. Posisi straddle.
Semua ada dalam buku teks, jangan risau. Semua ada dalam buku teks. Seterusnya kita pergi kepada aksi Sidali. Okey, aksi Sidali. Aksi Sidali. Kita buat lagi satu peta minda. Kamu ambil satu kertas kosong, buat peta minda macam ni. Okey, ikut balik apa yang saya buat. Kamu isikan tempat yang saya belum isi. Contohnya sini satu, kamu isi satu saja poin dia. Kamu isi dua, sini 2 poin. Dan kita tengok aksi Sidali berapa. Okey. Dia ada 4. Okey, aksi Sidali ada 4. 4 poin. Okey, saya bagi contoh satu. Jenis genggaman. Jenis genggaman. Lagi 3 kamu carilah. Okey, lagi 3 kamu cari. Okey, saya akan post ini dalam Facebook. Kamu boleh tengok. Dan saya taruh gambar untuk kamu tengok latihan. Kamu boleh buatlah kertas kosong macam ni. Okey. Jadi sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita hari ini, cikgu minta maaf kalau kamu ada dengar bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Sebab cikgu terpaksa rakam video ini dalam keadaan anak cikgu belum tidur lagi. Jadi cikgu minta maaf banyak-banyak dan cikgu harap kamu dapat menyiapkan kerja yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.